Ada satu pusingan lagi kepada setiap ahli panel. Saya harap ahli panel hanya jawab 2 minit bagi setiap soalan. Saya nak tanya balik kepada YB Dr. Fuad. Saya nak kembali kepada teras yang pertama Wawasan 2020 yang berhormat doktor, iaitu untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bersatu. Ini adalah asas yang Tun Dr. Mahathir sendiri sebut pada tahun 1991, iaitu the vision of Malaysian 2020 is to build a united Malaysian nation, membentuk satu masyarakat Malaysia yang bersatu. Soalan saya ialah, dengan ada pelbagai NGO yang resis pada hari ini, pengetua yang resis, pegawai BTA yang resis, seperti mana yang muncul dalam media itu, apakah kita ke arah itu yang berhormat? Terima kasih Tuan Pengerusi. Kita harus faham bahawa di negara kita Malaysia ini, politik perkauman, politik akidah, ya, dan sebagainya memang merupakan satu cabaran yang besar kepada negara kita. Kita kena lihat bahawa perlembagaan, kalau kita bandingkan kita dengan Amerika, tuan-tuan, Amerika dibina berasaskan kepada 2 kezaliman. Satu ialah perang saudara, yang kedua ialah berasaskan kepada politik warna kulit, kezaliman warna kulit. Orang-orang hitam, orang-orang negro tidak dibenarkan naik bas yang sama, tidak dibenarkan menggunakan tandas yang sama. Satu ketika dulu, ya, mereka mengambil proses yang begitu lama, 200 tahun kemerdekaan Amerika. Tetapi di negara kita, tuan-tuan, kita membina negara tidak berasaskan kepada kezaliman-kezaliman tersebut. Kita membina negara kita berasaskan kepada social contract, iaitu yang berasaskan kepada the Malay polity, iaitu kesediaan kita memberikan kewarganegaraan dan sebagainya. Maka sebab itulah, walaupun kontrak sosial itu tidak tertulis, tetapi ianya wujud, ianya adalah sesuatu yang realiti. Tetapi apabila kita tidak melihat perkara ini dan kita mempolitikkan perlembagaan itu, maka timbullah masalah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dan pada saya, bukanlah satu perkara yang salah untuk kita mempertahankan hak seperti mana yang berlaku sekarang ini, kerana ia adalah merupakan perkara yang sudah kita persetujui di dalam perlembagaan. Saya ingin menyatakan di sini bahawa, maafkan saya, tuan-tuan, kalau saya mengatakan, satu ketika dulu, PAS sendiri, apabila bercakap soal nasionalisme kebangsaan Melayu, ia dianggap satu perkara yang tabu. Tetapi sekarang ini, saya melihat PAS menerima kenyataan, realiti, bahawa dia juga bercakap tentang isu-isu orang Melayu, seperti DEB dan sebagainya. Kerana ini perubahan. Kalau kita melihat kepada siasat syariah, dia tidak hanya menyentuh soal sistem, dia juga menyentuh soal polisi-polisi semasa. Sebab itulah kita melihat di zaman Rasulullah, ya, dia pernah mengambil tindakan berasaskan kepada polisi semasa. Abu Zar sebagai contohnya pernah dihalau, dibuang daerah. Ya, kita melihat Sayyidina Abu Bakar pernah memerintah dibakar seorang luti, kerana kesan luti itu berasaskan kepada polisi semasa. Oleh kerana itulah, pada saya bukan satu perkara yang mudah kita mengurus mentadbir sebuah negara seperti ini. Dia memerlukan kepada kebijaksanaan. Dia memerlukan kepada kebijaksanaan, tuan-tuan. Kerana yang penting pada kita ialah bagaimanakah kita mempertahankan kepentingan Islam itu. Oleh itu pada saya, apabila kita bercakap soal perjuangan Melayu, dia tidak terpisah daripada perjuangan Islam. Tadi tidak, ya? Perjuangan Melayu. Kerana inilah menyebabkan apa yang kita capai pada hari ini. Perjuangan Melayu itulah membantu perjuangan Islam di negara kita. Tak, soalan saya nothing tentang perjuangan Islam, nothing tentang perjuangan Melayu, tentang sikap kita yang resis itu. So bagaimana kalau kita ada sikap yang resis itu, kita boleh membentuk satu masyarakat Malaysia yang bersatu? Ya, saya setuju bahawa saya itu soalan sikap yang resis ini mestilah ditolak. Ini cukup jelas. Kita menolak sikap yang resis. Tetapi perjuangan Melayu, agenda Melayu, tuan-tuan, tidak boleh disamakan sebagai perjuangan perkauman. Ya, ini satu perkara yang harus dibezakan. Kalau saya meletakkan agenda Melayu di Kementerian Pendidikan, ya, seperti saya mau memperkasakan sekolah kebangsaan, ini tidak boleh dilihat sebagai resis, kerana sekolah kebangsaan ialah sekolah untuk semua kaum. Terima kasih. Juga orang terima kasih, YB. Seperti Iban, Kedayan dan sebagainya. Maaf, YB, terima kasih. Resis. Kita habis masa. Saya nak tanya secara ringkas satu soalan kepada Datuk Dr. Makmur, ya. Pada 27